wabarakatuh. Nama saya Nur Syazak Tirah binti Zainuddin, memegang nama matrik 293619. Jadi secara umumnya urbanisasi ni adalah proses perubahan ataupun proses perpindahan sesuatu kawasan daripada luar bandar ke kawasan bandar, dan pembandaran ini juga berlaku apabila berlakunya pertempatan yang berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks. Sifatnya seperti dari bandar kecil ke bandar sederhana and then bertukar akhirnya menjadi bandar raya. Contohnya di Malaysia ni, sebuah pertempatan dikelaskan sebagai bandar jika mempunyai jumlah penduduk yang melebihi 10,000 orang. Saya akan terangkan seterusnya tentang faktor berlakunya proses urbanisasi. Yang pertama ialah disebabkan faktor sejarah penjajahan. Jadi macam kita tahu kan, negara-negara dunia ketiga ni merupakan kelompok negara yang terbesar dalam proses pembangunan di dunia. Jadi sejarah penjajahan ni menjadi faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi ni lah, ataupun proses perbandaran ni. Di negara Malaysia, negara kita ni dijajah disebabkan tarikan utama sumber alam, macam Bukit Timah kan. Jadi benda ni merupakan faktor utama penjajah untuk mengeksploitasikan keuntungan di negara Malaysia. Dan jadi secara tak langsung kan, benda ni penjajah memilih untuk membangunkan bandar-bandar untuk mewujudkan banyaknya peluang perniagaan yang lagi besar. Khususnya macam sektor perkhidmatan di bandar ni menggalakkan kemasukan penduduk ke bandar-bandar. Jadi selepas berlakunya kemerdekaan, migrasi secara berperingkat pun berlaku dari kawasan pedalaman ke kawasan bandar. Dan ketika itulah banyaknya berlaku peluang pekerjaan yang dibuka, khususnya dalam sektor pentadbiran dan perkhidmatan yang ditinggalkan oleh penjajah yang telah menjajah negara kita ni. Contohnya bandar-bandar yang dibangunkan oleh penjajah dulu, macam Kuala Lumpur, Ipoh, Segamat dan sebagainya lah, yang berperanan sebagai pusat perdagangan dan pusat perniagaan. Faktor urbanisasi yang seterusnya ialah faktor peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ni merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi jugalah proses perbandaran dari luar bandar ke kawasan bandar. Hal ni disebabkan banyak sangat peluang pekerjaan di kawasan bandar dalam sektor perdagangan, dalam sektor perniagaan, dalam sektor perindustrian pun, yang menyebabkan wujudnya peluang pekerjaan ni, dan peluang pekerjaan ini menyebabkan berlakunya peningkatan populasi penduduk luar bandar yang berhijrah ke dalam kawasan bandar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik berbanding mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Macam yang kita tahu, sebelum alami proses perbandaran, kegiatan utama ekonomi penduduk di kawasan pedalaman adalah berasaskan dengan kegiatan pertanian. Jadi dengan adanya proses perbandaran ni, berlakulah perubahan peningkatan pekerjaan penduduk desa ke kawasan bandar, dan berlaku pada semua peringkat umur, terutamanya pada golongan muda yang lebih memilih pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Faktor yang ketiga ialah faktor kemudahan asas. Jadi pelbagai kemudahan yang disediakan di kawasan bandar yang menjadi penggerak utama kepada urbanisasi ini. Macam kemudahan di bandar ni kan, macam kita tahu lagi lengkap dan lagi selesa lah kalau nak dibandingkan dengan kemudahan-kemudahan ataupun infrastruktur di luar bandar ni. Macam pembinaan sistem pengangkutan yang menghubungkan bandar-bandar utama dengan kawasan pedalaman ni, yang memudahkan migrasi ataupun perpindahan penduduk ke bandar-bandar utama. And then ketersediaan infrastruktur ataupun kemudahan yang baik ni, macam seperti pengangkutan, kemudahan kesihatan ataupun kemudahan awam yang lain ni, boleh menjadi tarikan kepada penduduk luar bandar tu untuk berpindah ke bandar. Jadi perkara ni disebabkan kemudahan asas macam jalan raya, bekalan air ataupun bekalan elektrik kan, yang menyebabkan bandar ni semakin bertambah dengan
migrasi penduduk. Jadi penduduk yang tinggal di kawasan desa yang menghadapi masalah-masalah macam bekalan air tadi, masalah jaringan pengangkutan ke apa semua tu, lagi memilih untuk berhijrah ke kawasan bandar di mana terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur yang memudahkan kehidupan seharian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah binti Zahari, memegang matrik 292446. Saya akan menerangkan sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan urbanisasi di negara membangun. Antara faktornya ialah faktor pendidikan memainkan peranan penting dalam pembandaran. Bandar utama menyediakan akses yang lebih baik kepada institusi pengajian tinggi dan pelbagai program pembangunan profesional. Ini menarik pelajar dan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi untuk mencari peluang di bandar. Faktor pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam fenomena pembandaran atau urbanisasi. Pertama sekali, kehadiran institusi pendidikan berkualiti tinggi di bandar besar menarik minat pelajar dari luar wilayah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi. Institusi ini bukan sahaja menyediakan peluang pendidikan yang lebih baik, tetapi juga membuka pintu kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti akademik dan kebudayaan yang boleh membentuk pemandangan mereka terhadap dunia. Pendidikan juga membentuk persepsi dan sikap manusia terhadap bandar sebagai tempat untuk mencapai kegemilangan. Individu yang mempunyai pendidikan tinggi cenderung melihat bandar sebagai tempat yang menyediakan peluang pekerjaan yang lebih luas dan pelbagai. Pendidikan boleh menjadi pendorong pembandaran. Adalah penting untuk menyelaraskan pertumbuhan bandar dengan keperluan pendidikan dan keselamatan sosial. Bagi faktor sosial pula ialah seperti kemajuan budaya, hiburan dan gaya hidup moden. Bandar besar menjadi pusat aktiviti kebudayaan, pusat membeli belah dan destinasi rekreasi, menarik individu yang mencari pengalaman dan gaya hidup yang lebih kosmopolitan. Pertama sekali, kemajuan budaya di bandar-bandar utama memainkan peranan utama dalam penanda aras. Bandar-bandar ini sering menjadi pusat aktiviti seni dan budaya, menawarkan pelbagai pilihan seperti pameran seni, persembahan teater dan festival kebudayaan. Bandar-bandar utama ini juga menjadi pusat aktiviti seni dan kreatif. Galeri seni, teater dan ruang seni muncul sebagai platform untuk artis tempatan mempersembahkan karya mereka dan memberi impak kepada masyarakat. Dengan menggunakan kepelbagaian budaya di bandar-bandar utama, Malaysia telah mencapai penanda aras dalam merealisasikan identiti budaya yang dinamik dan tersendiri. Ini membuktikan bahawa kemajuan budaya di bandar-bandar utama bukan sahaja mencerminkan pembangunan estetik, malah menjadi penggerak utama dalam membentuk identiti budaya negara. Bagi faktor kemajuan teknologi dan globalisasi juga memainkan peranan penting dalam proses pembandaran di Malaysia, membentuk lanskap bandar yang semakin dinamik dan perubahan. Pertama sekali, kemajuan teknologi menyumbang kepada pertumbuhan pembuat taruhan dengan cara yang bermakna. Bandar-bandar utama Malaysia menjadi pusat inovasi dan teknologi, menarik tenaga kerja berkemahiran tinggi dan syarikat yang mencari kecemerlangan teknologi. Di samping itu, globalisasi ekonomi telah membuka pintu kepada pelbagai peluang perniagaan dan pelaburan asing di Malaysia. Bandar-bandar besar telah menjadi tempat pilihan bagi syarikat multinasional untuk menubuhkan pusat operasi mereka, mewujudkan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum and hi, nama saya Nurhazah binti Uthman Ali, memegang nombor matrik 292754. Saya akan teruskan dengan kesan positif urbanisasi di Malaysia. Yang pertama, peningkatan tahap kesihatan. Urbanisasi di sebuah kawasan ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi maju. Semakin maju sesuatu kawasan, semakin banyak infrastruktur disediakan. Penambahan infrastruktur sanitasi menyebabkan isu-isu masalah kesihatan dan kematian berkurang. Contoh dia pembinaan IJN memudahkan rawatan kepada pesakit jantung. Yang kedua, peningkatan peluang pekerjaan. Macam kita tahu, di kawasan bandar macam Kuala Lumpur, dia menyediakan berbagai peluang pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Macam orang sekarang kan nak gaji yang tinggi, so diorang akan berpindah ke kawasan bandar. Contoh peluang pekerjaan yang terdapat di kawasan bandar adalah pembinaan, perkilangan, pengurusan, banyaklah. Apabila banyak peluang pekerjaan, so orang lebih tertarik untuk bekerja di kawasan bandar. Seterusnya, peningkatan kualiti dan produktiviti. Orang yang tinggal di kawasan bandar ni sebenarnya otak dia lebih berfikir. Bila dia tengok kan kawasan bandar kan ramai orang, bila dia tengok ramai orang, dari situ dia rasa dia rasa persaingan. Dari persaingan tu dia sentiasa berfikir untuk meningkatkan dia punya kerja.
Okey, macam yang kita tahu kan, kawasan-kawasan pekerjaan dekat bandar ni rapat-rapat kan. So dekat situ kita senang untuk menjalinkan hubungan. So bila senang jalinkan hubungan, kita dapat meningkatkanlah kualiti perkhidmatan yang kita lakukan. Dan akhir sekali, peningkatan terhadap pendidikan. Dekat kawasan bandar ni, pendidikan dia jauh lebih baik daripada dekat kawasan kampung. Macam yang kita tahu kan, dekat kawasan bandar ada banyak guru-guru melakukan kelas tambahan secara privasi. Macam cikgu datang ke rumah pelajar. So pelajar dekat kawasan bandar ni bukan sahaja mendapat pendidikan di sekolah, tetapi diorang juga dapat pendidikan dekat rumah. So diorang akan lebih faham. Bila diorang lebih faham, dekat situ diorang akan meningkat. Dekat situlah berlakunya peningkatan pendidikan. Macam yang kita tahu juga, dekat kawasan Kuala Lumpur ada 12 universiti, iaitu awam dan swasta. So bila banyaknya kawasan pendidikan dekat situ, maka tinggilah urbanisasi di kawasan bandar tersebut. So apabila tingkat pendidikan, maka tingkatlah taraf hidup seseorang tu untuk dikembangkan diri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Damia binti Abdul Latif, nombor matrik 292399. Hari ini saya akan membentangkan kesan negatif urbanisasi di negara membangun. Pertama, isu kepadatan penduduk di bandar. Apabila berlakunya perkembangan sesuatu bandar, jadi akan adanya banyak peluang pekerjaan di kawasan bandar tersebut. Ini menyebabkan ramai penduduk luar bandar berhijrah ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan dan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, bandar utama seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang dan sebagainya tempat berlakunya peningkatan bilangan penduduk yang pesat di kawasan tersebut. Peningkatan bilangan penduduk di kawasan tersebut telah menyebabkan masalah kesesakan lalu lintas terutamanya pada waktu puncak. Kedua, berlakunya isu masalah setinggan di bandar. Penghijrahan penduduk secara besar-besaran di bandar telah menyebabkan kekurangan tempat tinggal yang mencukupi untuk menampung bilangan penduduk yang ramai. Ini menyebabkan ramai penduduk kurang mampu terpaksa tinggal di kawasan setinggan. Impaknya, landscape di kawasan tersebut terjejas akibat perbuatan tersebut. Tambahan pula, penempatan setinggan juga telah mengundang pelbagai pencemaran seperti pencemaran bau dan udara di kawasan tersebut. Ketiga, isu kemusnahan habitat spesies flora dan fauna. Hutan dan kawasan luar bandar merupakan habitat pelbagai spesies flora dan fauna. Apabila urbanisasi berlaku, kawasan tersebut digunakan untuk membina perumahan, pusat perniagaan dan sebagainya. Kesannya, habitat spesies flora dan fauna semakin berkurangan dan kelestarian spesies tersebut akan semakin terancam. Keempat, berlakunya isu peningkatan jenayah di bandar. Bandar-bandar yang pesat dengan penduduk memberikan peluang yang lebih besar bagi penjenayah untuk melakukan aktiviti jenayah. Sebagai contoh, merompak, mencuri dan meragut. Mereka melakukan perbuatan sedemikian kerana untuk meneruskan kehidupan mereka di bandar dan untuk meneruskan kehidupan sehari-hari mereka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fatin Syamimi binti Husin, memegang nombor matrik 293582. Jadi, saya akan menerangkan tentang langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan terhadap urbanisasi. Okey, langkah yang pertama adalah pengubalan dasar dan undang-undang. Pengubalan dasar undang-undang ni dapat dikaitkan dengan iaitu pertambahan kilang-kilang yang berlaku di bandar-bandar. Sebagai contoh, apabila wujudnya kilang-kilang di bandar, akan adanya penglepasan asap-asap. Hal ini akan menyebabkan pencemaran terhadap alam sekitar dan pencemaran udara. Jadi, pihak yang bertanggungjawab haruslah mengenakan tindakan atau mengenakan denda kepada pihak yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan asap-asap secara berluasa dan akan menyebabkan kesan terhadap alam sekitar dan udara kita. Kedua pula adalah pelaburan
dalam kemahiran kendiri. Pelaburan dalam kemahiran kendiri ni dapat dikaitkan dengan macam urbanisasi ni. Kita perlu meningkatkan kemahiran dalam diri seseorang. Sebagai contoh, tukang gunting rambut perlu diberikan kemahiran yang lebih tinggi. Sebagai contoh, mengadakan satu pusat kemahiran untuk meningkatkan lagi produktiviti tukang potong rambut tersebut. Jadi ini akan meningkatkan lagi orang cakap produktiviti sesebuah pekerjaan tersebut. Terakhir adalah meningkatkan kualiti kemudahan di kawasan urbanisasi. Sebagai contoh, kita pergi dekat Kuala Lumpur untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi Kuala Lumpur tu menjadi pusat untuk orang-orang daripada luar bandar mendapatkan pekerjaan. Jadi jika kita nak menstabilkan sesebuah negara tu, pihak kerajaan ataupun pihak bertanggungjawab perlulah meningkatkan juga kemudahan asas di kawasan luar bandar. Sebagai contoh, memastikan jalan raya dalam keadaan baik, kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air diberikan dengan seimbang, iaitu kawasan bandar dan luar bandar. Jadi orang yang meletak di luar bandar tidak perlu lagi berhijrah ke bandar untuk mendapatkan pekerjaan. Assalamualaikum, saya Nur Fatina Diamanti Zawawi, memegang kad matrik 292665. Seterusnya ialah penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan awam. Pembandaran merupakan satu fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam pembangunan sesebuah negara. Pembangunan infrastruktur oleh pihak kerajaan menjadi aspek utama kemajuan negara. Contohnya macam jaringan pengangkutan sangat penting untuk penambahbaikan jalan raya, jabatan dan lain-lain. Bagi memudahkan aktiviti ekonomi dijalankan dengan mudah. Misalnya macam hasil lori pertanian, diorang akan membawa, pertanian ni dia dalam luar bandar, dalam kawasan luar bandar, dan diorang akan bawa hasil pertanian ni keluar daripada untuk dihantarkan kepada bandar dengan menggunakan lori pertanian lah. Mungkin jalan dekat kawasan luar bandar tu berlubang-lubang dan memberi cabaran untuk nak menghantar hasil pertanian itu ke bandar. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Contohnya dari segi kemudahan awam. Dari segi kemudahan awam pula, misalnya dalam sektor kesihatan yang dapat menjamin kesihatan penduduk. Contohnya dalam penambahbaikan dalam teknologi perubatan seperti macam mesin kemoterapi, ultrasound dan lain-lain. Bahkan dengan adanya pembinaan hospital dan klinik, kita dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk. Hal ini akan meningkatkan pendapatan penduduk dan dapat mengurangkan pengangguran. Yang seterusnya ialah penyediaan rumah mampu milik. Kenaikan harga tanah sekarang ni sangat mahal, menyebabkan potensi untuk membeli rumah tu semakin berkurang. Pihak kerajaan perlu mengadakan program perumahan awam untuk penduduk yang berpendapatan rendah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat. Contohnya macam perancangan bandar yang bijak merupakan projek yang sangat penting untuk pembangunan pelan perumahan yang berstrategi dan dalam menentukan lokasi pembinaan rumah mampu milik. Untuk rumah mampu milik ni, kita perlu mengambil kira lah kelestarian alam sekitar dan ketersediaan infrastruktur. Takkanlah kita nak bina rumah dekat kawasan loji, dekat pusat sampah, mesti akan mendatangkan kesan negatif lah kepada penduduk. Contohnya macam punca pencemaran bau lah. Lepas tu penggunaan teknologi juga dapat membantu mewujudkan perumahan yang mesra alam. Yang terakhir, langkah terakhir ialah pengurusan sisa pekerja yang sistematik. Sisa pekerja ni datang daripada aktiviti perindustrian, perniagaan dan lain-lain. Contohnya banyak premis niaga yang buang sisa makanan diorang ni dalam longkang dan mengakibatkan longkang tu tersumbat dan sebagainya lah. Akan mendatangkan kesan buruk lah kepada negara. Bagi nak menangani isu ni, pihak kerajaan iaitu PBT, pihak berkuasa tempatan akan menjalankan proses atau mengurus proses pengurusan sisa pekerja dengan
kontraktor yang diorang telah tetapkan untuk membuang sisa pepejal sisa pepejal di tapak pelupusan yang jaraknya jauh daripada pembinaan rumah lah. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Secara ringkasnya, Malaysia ni merupakan sebuah negara yang membangun dan terdapat banyak peluang pekerjaan, kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk bandar yang akan menarik ramai penduduk untuk berpindah ke bandar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan sebagainya. Urbanisasi ini boleh menyebabkan kesan positif dalam peningkatan ekonomi lah dan pembangunan sosial. Tetapi dalam urbanisasi ini juga terdapatnya kesan negatif dalam peningkatan jenayah dan masalah pembandaran. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.